Okay, alright. Selamat pagi ya. Good morning to all the students. Okay, saya Cikgu Kamil. Seperti mana yang dipromokan sebelum ni, so saya akan settlekan you punya subjek fizik lah. Alright, so kita di pagi hari ni, we are going to do soalan-soalan ramalan. Hi, good morning. Right, so saya akan bagi tahu topik-topik yang berhubungan dengan you punya SPM fizik tahun inilah. For this year, so saya ada senaraikan beberapa topik untuk kertas 2 dan juga untuk kertas 1. So masa yang diberikan kepada saya just 1 hour, so I would like to make it fast lah. So kalau you sudah print nota seminar yang you dah dapat tu, tolong letakkan kat depan. Kalau belum print, just prepare a piece of paper lah for you to write down all the topics. Okay alright, dan sebelum tu saya berharap ujian amali hari itu you sudah jawab dengan betul-betul cepat lah. Okay right. Okay, sekarang saya akan mulakan hari ini dengan kita punya topik berhubungan dengan you punya kertas 2 So kalau you ada apa-apa kertas depan you ataupun you punya topik, ataupun you punya nota seminar itu, you boleh tuliskan Alright, dan saya akan bagi tahu secara verbally dan juga tuliskan dekat sini. So tolong ambil perhatian nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan dan saya akan tunjukkan tekniknya. Alright. Right, yang pertama untuk kertas 2 Okay. So apa yang you kena tahu, topik yang pertama adalah berhubungan dengan you punya kuantiti fizik. Okay Right. Okay, quantity fizik, iaitu in English we call it as physical quantity Okay. So bahagian ni nanti saya akan explain dengan lebih lanjut lah, tapi kalau boleh you tuliskan dulu ataupun you screenshot nantilah, tapi saya akan tuliskan dekat sini. Yang kedua adalah berhubungan dengan you punya linear motion Okay, ini adalah untuk you punya kertas 2. Okay, linear motion iaitu pergerakan linear Okay, saya harap you boleh nampak dengan jelas. Okay, dan kemudian you kena berhati-hati juga dengan bila kita sebut linear motion graph, when we mention about graph over here, pergerakan linear dekat sini, you kena berhati-hati dengan graph as well. So graph mana yang you kena berhati-hati nanti saya akan bagi tahu Alright, next. Seterusnya you kena berhati-hati dengan Newton's law. Ini adalah nombor 3 Newton's law of universal gravitation. So maksudnya ini adalah berhubungan dengan hukum kegravitian semesta Saya tulis juga dalam bahasa Melayu, iaitu kegravitian semesta. Alright. Topik yang seterusnya you kena berhati-hati dengan thermal equilibrium Jadi lagi sekali saya bagi tahu, ini adalah berhubungan dengan you punya kertas 2 thermal equilibrium. Okay, iaitu berhubungan dengan keseimbangan terma. Okay, so di bawah bahagian ini tolong berhati-hati dengan you punya muatan haba tentu, iaitu specific heat capacity. Okay, muatan haba tentu ataupun specific heat capacity, you kena berhati-hati dengan benda itulah. So saya senaraikan dulu topik, nanti saya akan bagi tahu bahagian mana yang you kena pinpoint banyak Alright, next. Okay, you kena berhati-hati dengan diffraction, ataupun kita panggil dia sebagai pembelauan. Okey, so pembelauan ni bagaimana dia boleh tanya soalan? Okey, sebab soalan berhubungan dengan gelombang ni, dia adalah satu topik yang penting untuk tahun ini, Right, next, you kena berhati-hati dengan pembentukan image. Okey, iaitu image formation. Okey, dan image formation dekat sini apa yang you kena tahu?
berhati-hati dengan kedua-dua sekali ya, maksudnya kanta dan juga cermin. Dan saya rasa ramalan saya beramal cermin lah. Tapi berhati-hati dengan kanta dengan cermin dekat sini. Dua-dua pun you ambil kira, tapi please give more importance untuk you punya cermin lah. Right, next. Benda yang seterusnya, kita ada satu benda yang kita panggil dia sebagai penyelesaian daya. Okey, iaitu resolution of forces. Okay, resolution of forces over here, saya berikan contoh, you kena berhati-hati dengan bahagian berhubungan dengan components. Maksudnya Fy, kemudian Fx, kemudian you kena tahu tentang total downward force, jumlah daya menegak. So, benda-benda tu you kena tahu. So, bahagian itu you berhati-hati ya. Dan topik seterusnya, you kena berhati-hati dengan tekanan cecair. Okay, tekanan cecair. Okay, tekanan cecair ini dikenali sebagai pressure in liquid lah. Okay, you kena berhati-hati dengan bahagian mana? Tolong berhati-hati dengan konsep ketinggian. Okay, that means height. So, bagaimanakah ketinggian itu akan membantu tekanan cecair? Okay, how the height is going to affect the pressure in liquid? Bahagian itu tolong berhati-hati. So, dekat mana dia akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah, okay, low pressure region, dan juga kawasan bertekanan tinggi lah, high pressure region. Okay, nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan. Disenaraikan dulu. Alright. Benda yang seterusnya yang you kena tahu adalah berhubungan dengan tenaga elektrik. Okay, tenaga elektrik. Okay, iaitu electrical energy. Dan tolong berhati-hati dengan power juga. So, ini mampu keluar dalam you punya calculation. Maksudnya dalam you punya soalan struktur. Adik, saya bagi tahu awal-awal, ini adalah ramalan saya. Ini adalah ramalan saya bagi tahu awal-awal. So, you berhati-hati dengan bahagian itu jugalah. Maksudnya you pay more attention to that particular part. So, power ni kita akan ada beberapa formula. Okay, bila you ada beberapa formula dekat sini, tolong tekankan juga berhubungan dengan power loss, iaitu kehilangan kuasa. Okay, bahagian-bahagian ini tolong berhati-hati. Okay, topik yang paling penting paling penting adalah yang ke-10, iaitu kita panggil dia sebagai aruhan elektromagnet. Okay, kita panggil dia sebagai aruhan elektromagnet. We call it as electromagnetic induction. Okay, ini adalah topik yang terlalu penting. So you have to make sure you understand all the parts over there. Alright, next. Perkara seterusnya yang you kena tahu adalah berhubungan dengan semiconductor diodes. Semiconductor diodes, okay, iaitu kita panggil dia sebagai diode semiconductor lah, semiconductor. Cikgu, saya nak tanya, adakah soalan 4 markah? Sekejap, nanti saya akan tengok dia punya your message lah, biar saya senaraikan dulu, to save time. Okay, so next, apa yang you kena tahu adalah berhubungan dengan nuclear energy. Okay, nuclear energy, iaitu kita panggil dia sebagai tenaga nuklear. Okay, tolong berhati-hati dengan reaktor. Maksudnya reaktor, station reaktor tu, reaktor station, you berhati-hati dengan itu. Apa bahan api yang kita akan pakai, apa proses yang berlaku di situ, what are the processes that is happening inside the reactor, dan apa yang akan kita buat untuk mengelakkan daripada kebocoran radioaktif. Semua benda tu you kena tahu. Okay, this is one of the important topics as well. Okay, dan kita ada lagi satu topik, okay, iaitu dikenali sebagai kesan fotoelektrik.
Okey, kesan fotoelektrik dekat sini kita juga panggil dia sebagai teori fotoelektrik. Ini adalah berhubungan dengan Einstein. So fotoelektrik teori. So ini adalah topik yang you kena tahu berhubungan dengan you punya kertas 2. Okey alright. Biar saya okey, nak tanya adakah soalan 4 markah tentang fungsi kerja atau fenomena? Ya, you kena berhati-hati. Okey, itu yang saya bagi tahu tadi. Tu kita ada aruhan elektromagnet kan. So, kalau you tengok aruhan elektromagnet pun mereka akan mampu tanya tentang prinsip kerja. Ada chance. Ada chance. So, topik-topik ni yang saya bagi tahu dekat sini ada. Kalau you tengok, you ada 13 topik di situ yang saya berikan. Okay, some of the topic memang saya ramalkan untuk you punya section B dengan section C. So, walau bagaimanapun, saya boleh mengatakan bahawa kebanyakan topik dekat sini akan keluar, tapi kita tak tahu di section B ke atau di section C ke atau section A. Nanti kita discuss secara lebih lanjut. Sekarang saya nak tunjukkan contoh-contoh soalan dan bagaimana untuk menjawab tu dengan cepat sikit. Alright? Okay. Sekarang, you sudah dapat nota seminar tersebut. Bila you sudah dapat nota seminar tersebut, saya nak sentuh beberapa bahagian berhubungan dengan you punya elektrik. Okay. So, bahagian ini adik, apa yang you kena tahu, okay, kita akan ada dua benda yang you kena tahu lah. Okay, apa dua benda tu? Satu, soalan kalau dia tanya tentang elemen pemanas, maksudnya heating element, you have to know what are the standard answers. Okay, kalau elemen pemanas. Okey, kalau elemen pemanas, dia adalah soalan yang melibatkan kepada rintangan yang tinggi, iaitu higher resistivity. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, dia mampu boleh tanya soalan berhubungan dengan yang perlukan rintangan yang rendah, iaitu lower resistivity. As an example, conversion of AC to DC ataupun to DC to AC. Maksudnya kita nak penukaran daripada arus terus kepada arus ulang alik, iaitu arus ulang alik kepada arus terus. Sama ada mana-mana satu, but ini adalah berhubungan dengan generator, maksudnya motor. So, you kena tahu tentang dua perbezaan ini. Kalau dia adalah berhubungan dengan elemen pemanas, perkara pertama yang you kena tahu adalah berhubungan dengan you punya resistivity. Okey, kalau dia adalah elemen pemanas, adik, okey, elemen pemanas, rintangannya mesti kena tinggi. Okey, kalau elemen pemanas, rintangan mesti kena tinggi. So, bagaimana cara untuk mendapatkan rintangan yang tinggi? Higher resistivity over here. So, you have to have more number of turns. Maksudnya, bilangan lilitan mesti kena tinggi. Kalau bilangan lilitan tinggi, adik, maksudnya wire itu adalah wire yang panjang. Okay, wire itu adalah wire yang panjang, iaitu longer. Okay, wire itu adalah wire yang panjang, iaitu longer. Okay, next, apa yang you kena tahu? Wire itu adalah satu wire yang nipis, iaitu thin. Wire yang nipis, dia akan cepat panas. So, perkara ini you kena tahu, basic thing lah. Alright, next, selalunya dia akan tanya tentang bahan-bahan ini. Maksudnya bahan elemen pemanas tersebut. Bahan elemen pemanas tersebut, you tengok standard karakteristik, density, iaitu ketumpatan mesti kena rendah. Density, ketumpatan mesti kena rendah. Ini adalah apa? Sebab apa? Dia akan menjadi ringan. It will be lighter. Itu adalah perkara yang pertama. Okay, dia memang akan menjadi, density dia mesti kena lower. Okay, second thing, penggunaan bahan. Bahan yang akan kita gunakan adalah nikrom. Okay, we will be using nikrom. Okay, reason nikrom apa, kenapa kita akan pakai? Sebab rintangannya adalah tinggi. And higher resistivity over here, apa yang akan berlaku? Dia akan menghasilkan haba yang banyak. It will produce more heat energy. Maka dia akan menjadi cepat panas. Ini adalah berhubungan dengan rintangan. Okay, iaitu rintangan yang tinggi. Next, kita tengok rintangan yang rendah. Okay, rintangan yang rendah ini adalah berhubungan dengan aruhan elektromagnet, iaitu electromagnetic induction. Okay, rintangan yang rendah adalah untuk aruhan elektromagnet, iaitu electromagnetic induction. Okey, kalau rintangan rendah, maksudnya wire mestilah wire yang tebal. Okey, wire mesti wire yang tebal, iaitu thicker. Bila rintangan rendah, maksudnya contoh
Contoh bahan rintangan rendah yang akan kita pakai adalah kuprum. Okay, iaitu copper. Okay, next. Bila kita sebut arohan elektromagnet tadi, arohan electromagnetic induction over here. Induction means we are going to produce the current. So when we are going to produce the current, kita nak hasilkan arus yang kita sendiri, apa yang you kena make sure, medan magnet itu mestilah medan magnet yang kuat. Okay, the magnetic field must be stronger. So how we are going to create a stronger magnetic field over here? Yang pertama, saya akan menggunakan magnet yang kuat. Saya ulang lagi sekali, kita akan menggunakan magnet yang kuat. Okay, and some of the answer over here, dia akan bagi tahu menggunakan lebih banyak magnet. Okay, saya bagi tahu satu benda, tolong berikan priority to magnet yang kuat. Magnet yang lebih banyak ini, kalau soalan dia adalah soalan seperti ini, maksudnya pemilihan. Maksudnya dia sudah berikan PQRS ataupun dia sudah berikan JKLM, contoh macam ni. Masa itu kalau dia berikan lebih banyak, you boleh pilih lebih banyak. But kalau soalan itu adalah soalan yang you nak tuliskan ciri-ciri you dengan sendiri, tolong gunakan magnet yang kuat sebab dia akan menghasilkan medan magnet yang kuat. Faham ke tak faham? Saya rasa you faham lah. Next, you akan mempunyai bilangan lilitan yang tinggi. Kali ini pun you akan mempunyai bilangan lilitan yang tinggi. Okay, kenapa you masih mempunyai bilangan lilitan yang tinggi dekat sini? Sebab kita akan ada satu benda yang dikenali sebagai pemotongan flux magnet. Okay, saya ulang lagi sekali. Pemotongan flux magnet. Maksudnya magnetic flux cutting. So for the magnetic flux cutting over here, the rate of magnetic flux cutting over here will be dependent to the strength of the magnet, will be dependent to the number of turns. Maksudnya bilangan lilitan. So bahagian ini you kena perhatian. Okay, right? And one more thing that you have to know adalah conversion from AC to DC. Dan juga conversion from DC to AC. Maksudnya penukaran. Very simple deh. Kau tengok betul-betul Kalau DC, kau kena ada commutator. Kalau kita panggil dia sebagai slip rings. Okay, sekarang kita tengok betul-betul kalau dia adalah soalan nak tukarkan DC kepada AC, you dengar betul-betul whether we are going to change it from DC to AC or we are going to change from AC to DC, it will be 100% dependent to production of more current. Maksudnya arus arohan yang akan terhasil itu mestilah tinggi. So soalan dia dengar betul-betul soalan dia kalau adalah soalan 10 markah, kalau nak tukarkan AC kepada DC, contoh markah pertama anda adalah berhubungan dengan penggantian. Contoh, saya nak tukarkan AC kepada DC. Kau tengok sini. AC kita pakai apa? Slip rings. Saya nak tukarkan kepada DC. Kita pakai commutator. So you have to mention what? Replace slip rings into commutator. Maksudnya gantikan gelang gelincir itu dengan commutator. So itu sudah dapat markah yang pertama. Reason dia nak tukarkan arus, ulang alik kepada arus, terus. So you sudah dapat 2 markah yang pertama. Okay, balance 4 points. Itu adalah point yang you nak naikkan dia punya arus. Sebagai contoh, you kena gunakan wire yang mempunyai rintangan yang rendah. Sebab apa? More current. Yang kedua, you boleh menggunakan use thicker coil. Maksudnya menggunakan wire yang tebal. Kenapa? Gegelung yang tebal. Kenapa? Dia akan mempunyai rintangan yang rendah. So you boleh mention pasal benda tu juga. Okay, next, you boleh menggunakan apa? Magnet yang kuat. Kenapa magnet yang kuat? Dia akan menghasilkan medan magnet yang kuat. So semua benda ni you boleh pakai. Faham ke tak faham? Saya rasa you faham lah. Kita tengok soalan. Saya akan pergi dengan secepat yang boleh. Alright. Soalan ini merupakan soalan trial tahun ini ada dan dia adalah sedikit kontroversi bila kita nak pilih dia punya jawapan dekat sini. But apa yang you kena tahu, tadi saya sudah bagi tahu. Kalau dia adalah berhubungan dengan elemen pemanas, ini adalah elemen pemanas
Okay, kalau dia adalah berhubungan dengan elemen pemanas, apa yang you kena tahu? Heating element, density must be lower. Jadi, you kena tahu beberapa bahagian dalam kita punya skema, selalunya kalau dia minta tentang ketumpatan, iaitu density, it must be lower. Why? Lighter. So, you tengok dekat sini. Cara untuk jawab, jangan layan dia punya nombor-nombor yang ada dalam kotak dulu. Give a general explanation for the characteristic. Di manakah karakteristik? Di manakah ciri-ciri saya? Ketumpatan adalah ciri-ciri saya yang pertama. Takat lebur adalah ciri saya yang kedua. Kadar pengoksidan, oxidation rate adalah yang ketiga. Dan yang keempat adalah resistivity, iaitu rintangan. So, cara untuk kita jawab, density, ketumpatan, mesti kena rendah. Okay, adik, you kena dengar betul-betul. Sebab masa yang diberikan kepada saya hanya 1 jam. Maka kalau saya tulis dekat sini, dia akan mengambil masa yang lama. Kau kena dengar betul-betul, pay attention. Okay, saya ulang lagi sekali, topik-topik yang diberikan ini amat penting, jangan kau menyesal nanti. Boleh tengok betul-betul. Density mesti kena lower, iaitu ketumpatan mesti kena rendah. Standard explanation untuk dia adalah ringan. You boleh bagi tahu ringan, you boleh bagi tahu mudah untuk dibawa, easy to carry, lighter. So semua benda ni you boleh bagi tahu. Itu adalah untuk density. Okay, alright. Yang kedua, you ada takat lebur. So takat lebur mesti kena tinggi. Okay, higher melting point. The reason is why? Do not melt easily. Tidak mudah lebur. Itu adalah jawapan anda. Okay, next. Yang ketiga, kadar pengoksidaan. Adik, kadar pengoksidaan. I guess you pernah belajar dalam you punya chemistry. Dalam bab pengoksidaan dan penurunan. You tengok, kalau pengoksidaan, kita akan kaitkan dengan satu proses yang dikenali sebagai proses pengaratan, iaitu rusting process. So now what you have to know, you nak beli satu barang, you nak barang tu karat ke tak nak karat? Mestilah benda kita nak benda tu tak nak karat. So kadar pengoksidaan mesti kena rendah. Maksudnya oxidation rate must be lower. Why the oxidation rate must be lower? Baru dia akan tahan lama. Durable. Tidak mudah karat. Do not rust easily. Ini semuanya adalah explanation untuk oxidation rate. Adik, faham ke tak faham? Saya rasa you faham. Next. Kerintangan. Kerintangan. Tadi saya sudah bagi tahu, kalau ini adalah elemen pemanas, kalau kita nak pastikan dia menjadi panas, maka saya kena buat apa? Saya kena menggunakan rintangan yang tinggi. The resistivity must be higher. Why the resistivity must be higher over here? Baru dia akan menjadi cepat panas. Rintangan mesti kena tinggi, baru dia cepat panas. Baru dia mampu mengeluarkan haba yang banyak. It can produce more heat. When it produce more heat, dia akan menjadi panas. Maka explanation saya, 4 explanation tadi sudah membawa 8 markah dekat sini. 4 ciri-ciri berserta dengan dia punya huraian sudah membawa 8 markah. Sekarang pemilihan kita. You tengok dekat sini. Jawapan untuk soalan ini adalah M. Okey? Tapi apa yang berlaku dekat sini, pemilihan resistivity kita adalah yang paling rendah, adik. Jangan kau tengok sini, dia paling rendah, kau pergi tulis dekat sini rendah, maksudnya dia sudah melawan konsep fizik. Sebab elemen pemanas, resistivity must be higher. But since we don't have any other choice over here, that's why we are choosing M. Walaupun nilai itu adalah nilai yang paling rendah, tapi di sini kau mesti kena cakap rintangan mesti kena tinggi. Adik, faham Saya harap you faham Saya skip soalan ni. Sudah habis Alright. Explanation is very important dan di situ you kena tulis dengan cepat juga. Alright sebab ini adalah moto ramalan. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, adalah berhubungan dengan benda yang tadi saya bagi tahu, iaitu penukaran AC kepada DC sebagai contohnya. Okay, you tengok jawapan dia. Sorry, you tengok soalan dia. Soalan dia adalah berhubungan dengan pengubahsuaian yang dilakukan, okay, supaya boleh menghasilkan arus ulang alik yang tinggi. Kalau you tengok dalam you punya gambar aja, dia menggunakan commutator. Kalau dia menggunakan commutator di sini, maksudnya apa yang kau kena tahu, ini adalah arus terus, iaitu DC. Tapi dalam soalan, dia nak kita menghasilkan arus ulang alik yang tinggi. That means we are going to change from DC to AC, iaitu daripada arus terus kepada arus ulang alik. So tadi saya sudah bagi tahu,
Kalau kita nak ubah DC kepada AC, apa yang you kena jawab adik? You mesti kena gantikan commutator dengan, kita gantikan commutator itu dengan gelang gelincir. We replace the commutator with slip rings. Itu adalah you punya markah yang pertama. Okay, reason untuk menghasilkan ataupun untuk menukarkan arus terus kepada arus ulang alik. Itu adalah perkara yang pertama. Dan second key point over here, you tengok arus ulang alik yang tinggi. Okay, dia bagi tahu arus ulang alik yang tinggi. Kalau arus ulang alik yang tinggi, tadi saya sudah bagi tahu standard answer dia. Apa standard answer dia? Yang pertama, you kena menggunakan magnet yang kuat. Yang kedua, you kena menggunakan bilangan lilitan yang tinggi. Number of turns must be higher. Right, Saya bagi tahu dia punya ciri-ciri saja, explanation nanti saya bagi tahu. So, yang ketiga, wire yang kita pakai kalau boleh kita gunakan wire yang berkerintangan rendah ataupun kita menggunakan koprom. Okey, kemudian kita boleh menggunakan wire yang tebal. Okay, saya sudah dapat kebanyakan markah di sini. Kau tengok betul-betul Markah yang pertama, saya menukarkan, saya gantikan commutator dengan gelang gelincir with slip rings. Reason dia tukarkan arus terus kepada arus ulang alik. Convert direct current to alternating current. Saya sudah dapat 2 markah. Markah yang ketiga saya menggunakan magnet yang kuat. Kenapa? Dia akan menghasilkan medan magnet yang kuat. I use stronger magnet, therefore it will produce stronger magnetic field. Saya sudah dapat 4 markah. Kemudian bilangan lilitan tinggi. Okay, that means more number of turns of coil. Kenapa? Kadar pemotongan flux magnet meningkat. Rate of magnetic flux cutting will be higher. Saya sudah dapat 6 markah. Next, saya menggunakan kuprum. I use copper. Kenapa saya menggunakan kuprum? Sebab dia adalah berkerintangan rendah, lower resistivity. Maka saya sudah dapat 8 markah. Dan yang terakhir, wire yang tebal. Kenapa? Dapat mengurangkan rintangan. Can reduce the resistivity. Therefore, I sudah dapat 10 markah untuk soalan ini. So, dia adalah 2 soalan yang berbeza dia. Tadi untuk elemen pemanas, rintangan mesti kena tinggi. Sekarang ini rintangan mesti kena rendah. That means resistivity must be lower. So ini adalah konsep yang you kena tahu. Kalau rintangan tinggi, dia adalah bahagian berhubungan dengan elemen pemanas. Dan elemen pemanas ini, you boleh tahu kita akan pakai dalam beberapa alat elektrik seperti iron, setrika. Kemudian kita akan pakai dalam cerik elektrik, electric kettle. Okay, so semua ini you boleh pakai. Pemanas air, water heater. So semua ini akan menggunakan apa-apa elemen yang akan panas, kita akan gunakan benda tu adik. Rintangan mesti kena tinggi. Okey Alright. Topik seterusnya bila tadi saya senaraikan adik, saya ada bagi tahu tentang pressure in liquid. Maksudnya dia adalah berhubungan dengan apa kita panggil tekanan cecair. Okey. Sekarang soalan ini kita nak pindahkan air daripada akuarium pergi kepada baldi. Okey, air daripada akuarium pergi kepada baldi. So, ini adalah satu konsep di mana dia membawa konsep tekanan cecair, pressure in liquid, di mana kita kena menghasilkan 2 kawasan bertekanan. Okay, pressure region, which is it can be low pressure region, it can be higher pressure region. Maksudnya dia boleh menjadi kawasan bertekanan tinggi, dia boleh menjadi kawasan bertekanan rendah. Dan dia adalah 100% dependent to the height. Maksudnya ketinggian. Apa konsep yang you kena tahu? Kalau dia lebih tinggi, maksudnya tekanannya adalah lebih tinggi. If it is in a higher altitude, maksudnya the pressure is going to be high. Kalau dia ada dekat bawah, maksudnya tekanannya adalah rendah. So kita tengok dekat sini. Soalan ni dia tanya tentang kedudukan baldi. Kita nak tukarkan, maksudnya kita nak alirkan air. We are going to let the water flow from the aquarium into the baldi. Pail that. So apa yang saya kena buat? Maksudnya benda yang ada air itu mesti kena ada dekat kawasan bertekanan tinggi. Benda yang kita nak pindahkan itu mesti kena ada dekat kawasan bertekanan rendah, lower pressure region.
So you tengok betul-betul sekarang kedudukan baldi mestilah di atas lantai. Okey kedudukan baldi mestilah di atas lantai. Kenapa di atas lantai? Maka dia akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Okey dia akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Iaitu low pressure region. Okay, lower pressure. Okay, right, next. Kedudukan akuarium mestilah di atas meja. Okay, kedudukan akuarium mesti kena di atas meja. Okay, kenapa di atas meja? So you kena tahu dia akan menghasilkan kawasan yang bertekanan tinggi. Okay, next. Diameter hose ini menjadi kekeliruan untuk pelajar sama ada diameter hose kena besar ke atau kecil. Jadi sebenarnya kalau secara logik kalau you nak tengok, dua-dua saiz pun kita boleh pakai. Okay, diameter besar sebab apa? Dia mampu mengalirkan isi padu air yang banyak. It can flow larger volume of water. Itulah yang pertama. Yang kedua, diameter hose kecil pun secara logiknya kita boleh pakai. Sebab apa? Dia akan mengalir dengan laju yang tinggi. It will flow with higher velocity. Tapi adik, motif kita nak pindahkan air daripada atas ke bawah. Maka motif kita mestilah kita kena pindahkan dengan isi padu yang banyak. Okay, we have to let the water flow in a higher volume. Maka apa yang kita kena pakai? Diameter hose itu mesti kena besar. Okay, kenapa dia mesti kena besar? Baru dia mampu mengalirkan air dalam isi padu yang besar lah. Dan yang terakhir, perbezaan ketinggian. Adik, ini very simple. Daripada tadi saya sedang bagi tahu, apa yang saya sedang bagi tahu dekat sini bahawa ketinggian akan mempengaruhi dia punya tekanan. So perbezaan ketinggian saya mestilah tinggi. Okay, perbezaan ketinggian saya mesti kena tinggi. Baru apa yang akan berlaku? Perbezaan tekanan pun adalah tinggi. Maksudnya difference in pressure also will be higher. Saya ulang lagi sekali. Perbezaan ketinggian mesti kena tinggi. Baru difference in pressure also will be higher. So bahagian ini tolong berhati-hati ya. So apa yang you kena tahu berhubungan dengan ketinggian pressure ni, ketinggian pressure, the higher the pressure over here will be determined by the height. Contoh ni, kau pergi tandas, tempat yang kita nak flush tu ada dekat bahagian atas. Sebab apa? The higher the position, the higher the pressure, baru dia boleh flush dengan bagus. Yang kedua, water tank dekat rumah, tangki air dekat rumah. Tangki itu ada dekat mana? Tangki itu ada di atas rumah kita. So, kenapa tangki itu ada dekat di atas rumah? Sebab dia akan menjadi higher pressure. Dia akan mempunyai tekanan yang tinggi. So, bahagian ini tolong berhati-hati adik. Maksudnya pressure in liquid. Okay, alright. Benda seterusnya adik adalah berhubungan dengan you punya nuclear energy. Okay. Alright. Soalan ini. Okay. So nuclear energy ni adik, sebelum you tahu benda ni, biar saya explain tentang proses ini kau dengar betul-betul. Okay, apa yang you kena tahu? Okay, this is 100% will be related to one process that will be known as chain reaction. Maksudnya, dia adalah bergantung kepada satu proses yang dikenali sebagai tindak balas rantai. Dan tindak balas rantai ini akan dimulakan oleh satu neutron. This chain reaction will be initiated by one neutron. Dengar betul-betul So, you akan ada satu neutron. Kemudian you akan ada uranium. Neutron ini dia akan pergi buat apa? Dia akan langgar uranium ini dan dia akan terpisah kepada dua. Okay? And at the same time, after the neutron bombard the nucleus, the uranium nucleus over there, what is going to happen? Dia juga akan menghasilkan 3 neutron berserta dengan energi. I repeat again, the nucleus that has been bombarded will be split into 2. Maksudnya,
nukleus yang telah dilanggar oleh neutron akan terbahagi kepada 2. Dan beserta dia juga akan menghasilkan 3 neutron and also energy. Lepas tu apa yang akan berlaku tahu? Neutron ni dia akan pergi langgar dia, neutron ni dia akan main langgar ni. Apa yang akan berlaku? Yang ini akan terpisah kepada 2. Will be split into 2. Alright? Together with 3 neutrons again and plus with energy. Benda yang sama akan berlaku dekat sini, akan terpisah kepada 2 berserta dengan 3 neutron plus with energy. So, this process is a continuous process. Maksudnya, dia takkan berhenti sebab kita keep on producing neutron. Maka neutron itu akan terus pergi langgar nukleus uranium itu, maka dia akan terpisah kepada 2. Alright, faham So, inilah yang kita panggil dia sebagai tindak balas rantai, iaitu chain reaction. So, bagaimana ini akan mempengaruhi kita punya sistem reaktor? Tadi bila saya senaraikan dia punya topik itu pun saya beritahu apa? The reactor is very, very important. So, pemilihan bahan api anda paling bagus adalah uranium. Maka saya buat apa? Saya lukiskan 3 ruangan di sini. You tengok gambar aja yang saya lukis dekat sini. So, saya akan lukiskan 3 ruangan, di mana ruangan yang pertama ini kita akan mempunyai bahan api. Okay, we are going to use fuel. Dan fuel yang kita akan pakai, bahan api yang kita akan pakai adalah uranium. Okay, dan dia akan tanya, adik, kenapa kita menggunakan uranium? Very simple. Uranium mampu menghasilkan tenaga yang banyak. It can produce more energy. Sebab itu kita menggunakan uranium. Dan uranium ini kita gunakan, apa yang kita akan buat? Kita akan initiate proses pembelahan nukleus. Maka untuk memulakan proses pembelahan nukleus tersebut, I need a neutron. So kau tengok sini, kita ada neutron. So neutron ini, dia akan buat apa? Dia akan pergi langgar uranium ini. Bila dia langgar uranium ini, dia sudah memulakan proses tindak balas rantai. Maksudnya, it's already initiate the chain reaction. When it initiate the chain reaction, benda yang saya lukis tadi, adik, dekat sini, benda inilah yang akan berlaku dalam you punya reaktor. So, kalau you tengok dekat sini, saya buat apa? Dia menghasilkan energi, dia menghasilkan energi, dia menghasilkan energi. So, semua energi itu sebenarnya terhasil di sini dan akan disalurkan ke bahagian yang seterusnya. And for your information, di bahagian yang seterusnya, kita akan mempunyai satu benda yang dikenali sebagai air berat. Adik, you don't write it down as air. You kena tulis dia sebagai air berat. Apa maksud air berat dekat situ? Maksudnya kita menggunakan kuantiti air yang banyak. We are using large volume of water. So sebab itu kita akan menggunakan air berat. Adik, this is very, very important. Dengar betul-betul. Tadi kita sudah menghasilkan energy from the chain reaction. Kita sudah menghasilkan tenaga daripada tindak balas rantai. And for your information, tenaga itu adalah dalam bentuk tenaga haba in the form of heat energy. So we are going to flow the heat energy to the next compartment. Kita akan salirkan, kita akan hantarkan tenaga itu ke bahagian yang seterusnya. So tenaga itu adalah dalam bentuk haba. Kenapa kita letakkan air di sini? Apakah tugas air itu? That water will absorb the heat energy. Air itu akan menyerap tenaga haba tersebut. Maka tenaga haba tersebut bila diserap untuk tempoh masa yang lama, air itu akan mula mendidih. That means it is going to boil. Bila dia mendidih, dia akan menghasilkan steam. Maka bila dia menghasilkan steam, dia sudah menghasilkan wap air di situ. Kita akan salurkan wap air di situ ke kompartmen yang terakhir. Dan dalam kompartmen yang terakhir itu, saya akan mempunyai turbin. Maka steam ini dia akan buat apa? Steam inilah yang akan menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. It will form the electricity. So ini adalah proses dia. Dan apa yang you kena tahu, proses ini mestilah proses yang terkawal. If you never control the process, tenaga elektrik yang akan terhasil itu adalah dalam kuantiti yang banyak dan akan berlaku pembaziran. Kita tak boleh nak kontrol pula. So bagaimana you kena buat benda tu, you tengok betul-betul siapakah yang menyebabkan proses ini? Who initiate the process? Yang menyebabkan proses ini adalah neutron. Kita mulakan dengan satu neutron. But what is going to happen? Sini tadi saya bagi tahu neutron ini dia pergi langgar dia. Neutron ini dia pergi langgar dia.
Tapi kau tengok ada lagi satu neutron dekat sini, nampak tak? Neutron ini pula dia akan buat apa tahu? Dia pergi langgar sesuka hati. Bila dia pergi langgar sesuka hati, maksudnya proses yang kita pisahkan nukleus itu, dia akan berganda. Okay, it will be double. Bila dia sudah menjadi berganda, maksudnya penghasilan neutron adalah secara berlebihan. Bila secara berlebihan, penghasilan tenaga adalah secara banyak. Bila penghasilan tenaga adalah secara banyak, penghasilan steam pun adalah banyak. Maka turbin itu akan digerakkan dengan banyak, maka tenaga elektrik banyak. Kita tak mahu benda tu. So what we have to do? Kau tengok dekat sini, neutron adalah satu benda yang laju. Neutron adalah satu benda yang laju. So kalau kau nak kawal benda ini, satu, kau perlahankan kelajuan dia. You slow down the movement, maka proses ini akan terkawal. Yang kedua, tadi saya bagi tahu, disebabkan penggandaan pemecahan nukleus itu, neutron akan terhasil secara berlebihan. The production of neutron will be extra. Kau buat apa? Absorb the extra neutron. Kau menyerap neutron yang berlebihan itu. So ini adalah dua cara. Sebab itu adik, kita akan pakai satu benda yang dikenali sebagai, sini, kau tengok sini. Kau tengok soalan dia. Kau akan ada satu benda yang dikenali sebagai rod kawalan. Okey, dan kau akan ada satu benda yang dikenali sebagai moderator, iaitu dia akan moderate. Adik, kau dengar satu benda, dengar betul-betul Contoh, kita ada debate antara dua orang. Maksudnya, kita ada debate lah, maksudnya orang sedang debate satu topik antara dua orang. Dan di antara dua orang tu akan ada satu orang yang kita panggil dia sebagai moderator. Kenapa nama dia adalah moderator? Sebab ini adalah debate. Okey, ini adalah debate. Maksudnya dia akan mempunyai pegangan dia sendiri, dia pun akan mempunyai pegangan dia sendiri, dan ini mampu lead kepada konflik. So kita akan letakkan satu moderator di situ. Moderator ni dia akan buat apa? Dia akan tengok kalau topik itu dibincangkan dengan hangat, kehangatan itu semakin meningkat, moderator itu akan cuba memperlahankan debate tersebut. Maka moderator kegunaan dia adalah untuk memperlahankan neutron. Okey? Kalau satu adalah untuk perlahan, tadi saya beritahu apa? Ada dua cara. Satu kau kena perlahan, satu lagi kau kena menyerap. You have to absorb. So macam mana cara untuk you absorb itu? Sebab itu kita pakai control rod. Adik, saya bagi satu cara untuk kau ingat. Kau ingat ABC cukup. Okay, apa maksud ABC dekat sini? A adalah absorb, iaitu serap. Okay, absorb itu siapa yang akan buat? Boron. Okay, dia akan absorb. Maka boron. Maka boron ini dia absorb. Maka dia adalah siapa? Dia adalah control rod. A adalah absorb, B adalah boron, C adalah control. So tolong ingat benda tu, A, B, C. Maka you boleh jawab dengan senang. Kau tengok dekat sini, kita jawab rod kawalan, control. Saya dah bagi tahu kita akan gunakan siapa? Kita akan gunakan boron. And why boron? Boron A, B, C. Boron dia control. A, absorb. Maka jawapan dia menyerap neutron yang berlebihan. Absorb the excess neutron. Itu adalah jawapan untuk boron. Yang kedua, moderator. Kita akan menggunakan grafit. Kenapa grafit? Tadi saya beritahu, moderator apa tugas dia? Memperlahankan. Maka grafit tugasnya adalah untuk memperlahankan pergerakan neutron. Grafit, it will slow down the movement of neutron. Yang ketiga, bahan api apa yang kita akan pakai? Kita akan pakai uranium. Kenapa kita pakai uranium? Tadi saya sudah beritahu, uranium akan menghasilkan tenaga yang lebih besar. It will produce more energy. That's why we are using uranium. Dan yang keempat, dinding reaktor. Dia adalah berhubungan dengan konkrit tebal. Adik, kau tengok. Kita dah pakai uranium di situ. Okey, proses yang kita nak adalah pembelahan nukleus, nuclear fission. So apa yang you kena tahu? Walaupun kita ada proses pembelahan di situ, once we are going to use uranium over there, we are going to have radioactive decay. Maksudnya perebutan radioaktif. Dan perebutan radioaktif ini dia mampu mengeluarkan apa? Dia mampu mengeluarkan 3 benda, iaitu alfa, beta dan juga gamma. Dan daripada 3 benda ini, siapa yang mempunyai kuasa penembusan yang tinggi, high penetrating power? It is going to be gamma. So kita kena pastikan gamma itu
tidak terlepas daripada sistem reaktor itu. Sebab itu kita akan gunakan konkrit tebal. Tapi bila you jawab itu, you bagi tahu apa? Mengelakkan kebocoran radioaktif. Prevent the radioactive leakage. Itu adalah jawapan dia. Maka sini the best is going to be P lah. Okay, right? Kita pergi seterusnya. Okay, soalan seterusnya adalah soalan ni ya. Okay. Kau tengok betul-betul. Ini adalah soalan berhubungan dengan beg makanan. Soalan berhubungan dengan beg makanan, dan apa yang you kena tahu adik, beg makanan kita nak simpan objek itu dalam beg makanan tersebut. Adik, terdapat beberapa kekeliruan sebab soalan ini kalau you tengok, kalau you cuba, dia akan ada soalan berhubungan dengan Food Panda juga. Alright, adik, dengar betul-betul Kalau you nak simpan sesuatu objek di dalam beg, kalau you nak mengekalkan suhu dia, you want to maintain the temperature, tak kisah dia adalah suhu yang rendah ke, dia adalah suhu yang tinggi ke, muatan haba tentu yang kau pakai untuk beg itu mesti kena tinggi. The specific heat capacity must be higher. Saya ulang lagi sekali, muatan haba tentu benda itu mesti kena tinggi. Why? Bila muatan haba tentu tinggi, when the specific heat capacity higher, dia ada 3 reason. Satu, untuk mengekalkan suhu bahan yang ada kat dalam, to maintain the temperature of the object inside the bag. Itulah yang pertama. Yang kedua, muatan haba tentu tinggi juga dikenali sebagai penebat haba, iaitu heat insulator. Kalau dia adalah heat insulator, tugas kita adalah apa? Tugas heat insulator adalah apa? To prevent heat loss to the surrounding. Maksudnya untuk mengelakkan haba terlepas kepada persekitaran. So ini adalah 3 jawapan yang kita ada untuk muatan haba tentu tinggi. So kita cuba jawab soalan ni kau tengok. Okey, yang pertama, kita ada bahan beg. Okey, bahan beg ini dia mestilah diperbuat daripada heat insulator lah. Maka you tengok dekat sini kita akan menggunakan plastik. Okey, kenapa kita menggunakan plastik? Sebab dia adalah heat insulator, dia adalah penebat haba. Kau boleh bagi tahu dia adalah penebat haba. Okey, kau boleh bagi tahu mengelakkan haba bebas kepada persekitaran pun boleh. Heat insulator, prevent heat loss to the surrounding. Okey. Next, yang kedua, lapisan dalam beg makanan mestilah permukaan yang berkilat. Kenapa dia adalah permukaan yang berkilat dekat sini, dek? Apa yang kau kena tahu? Okey. Dalam beg itu pantulan haba mesti kena berlaku. Pantulan haba, reflection of heat, baru haba itu kita simpan kat dalam je. So, kita mesti kena menggunakan permukaan yang berkilat. Saya ulang lagi sekali, kita menggunakan permukaan yang berkilat, shiny surface. Why? Untuk memantulkan haba, for the reflection of heat. Yang ketiga, muatan haba tentu mesti kena tinggi. Okay, muatan haba tentu mesti kena tinggi. Kenapa muatan haba tentu mesti kena tinggi? Tadi saya sudah beritahu 3 reason itu. Yang pertama, mengekalkan suhu barang yang ada kat dalam, to maintain the temperature of the object inside. Kau boleh jawab itu. Kalau you nak jawab heat insulator, kat depan tu untuk plastik kau dah jawab. So untuk ini kau bagi tahu mengelakkan haba bebas kepada persekitaran. To prevent the heat loss to the surrounding. Dan yang terakhir, adik, saya sudah bagi tahu pada awal-awal, kalau dia membawa maksud ketumpatan jawapan kita adalah ketumpatan yang rendah. Kenapa ketumpatan yang rendah dekat sini? Sebab dia akan menjadi ringan, iaitu lighter. So, the best answer is going to be B. Okay, dek? Right? So, saya sudah sentuh tentang bahagian ini juga. Kau tolong berhati-hati, Okay? Right. Ini adalah soalan untuk menentukan muatan haba tentu blok aluminium. We are going to determine the specific heat capacity of aluminium. Okay, so yang pertama, pembalut, iaitu wrapper yang akan kita pakai adalah kertas tisu. Okay, iaitu tissue paper. Why? The same reason, heat insulator. Dia adalah penebat haba. Okay, saya ulang lagi sekali, dia adalah heat insulator, dia adalah penebat haba.
Okay, next, yang kedua. Kedua, kita akan pakai asbestos. Okay, we are going to use asbestos. The reason also same, they are heat insulator, maksudnya dia adalah penebat haba. Tapi kau dah pakai penebat haba untuk yang pertama kan? So untuk kedua ni kau bagi tahu apa? Mengelakkan haba bebas kepada persekitaran. Prevent heat loss to the surrounding. So itu adalah untuk yang kedua. Right? Yang ketiga, kita akan menggunakan minyak. Kenapa? Sentuhan terma yang baik. Saya ulang lagi sekali, sentuhan terma yang baik. Good thermal contact. Supaya haba boleh dipindahkan dengan senang. Dan power, adik, tolong dengar, power dalam kita punya silibus kebanyakan sentiasanya adalah tinggi. Kuasanya kenapa tinggi? Sebab ini reason dia. Hasilkan tenaga per saat yang tinggi. Maksudnya, it will produce higher energy per second. You boleh jawab itu. Ataupun you boleh bagi tahu menghasilkan haba yang banyak. Produce more heat. You boleh bagi tahu benda tu juga. Okay, so ini adalah ciri-ciri yang you kena tahu. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya you kena berhati-hati dengan soalan ini, adik. Sekejap saya tunjukkan. Soalan berhubungan dengan FY dan FX yang tadi saya beritahu. Yang ni. Okay. Okay, soalan ni dia adalah berhubungan dengan sekarang you kena tahu sama ada kau nak gunakan FY ke atau kau nak gunakan FX ke atau macam mana you nak tolak objek itu ke atau tarik objek itu. Dia dengar betul-betul saya tunjukkan dia punya perbezaan. Kalau kau nak tolak, kalau kau tolak, maksudnya ini adalah arah FX anda. Okey, dan ini adalah arah FY anda. Okey, kalau kau nak tarik, maka ini adalah arah FX anda dan ini adalah arah FY anda. So ini adalah tolak, ini adalah tarik. Okey. Dia akan ada dua perbezaan dia. Kau dengar betul-betul. Aku tak nak tunjukkan berhubungan dengan soalan ni. I just nak tunjukkan berhubungan dengan konsep. Kalau you nak pindahkan, maksudnya kau nak ubah kedudukan sesuatu objek, the attachment to the ground must be less. Maksudnya, dia punya connection dengan ground itu, dia mesti kena less. As an example, saya beritahu satu contoh. Kau nak gerakkan satu manusia 20 kg dengan satu manusia 100 kg, yang manakah lebih senang? 20 kg lebih senang. Sebab apa? Attachment dia to the ground hanya 200 Newton sahaja. Iaitu 20 kg sama dengan 200 Newton. Kalau kita nak gerakkan yang 100 kg itu susah. Sebab dia punya attachment to the ground. Maksudnya dia punya connection to the ground adalah 1000 Newton. Maksudnya tarikan dia adalah 1000 Newton. Maksudnya dia lebih attached to the ground. Kita susah nak gerakkan dia. Faham So, di sini, bila kita tolak, kau tengok, FY ke bawah, pada masa yang sama, W juga ke bawah. So, di sini you akan ada satu situasi di mana FY tambah dengan W, dia akan menghasilkan satu komponen FY yang tinggi. Okay, dan di sini, yang ini, satu naik atas, dan W akan turun ke bawah. So maksudnya dia adalah dua perkara yang bertentangan. Bila bertentangan, nilainya akan menjadi rendah sikit. Sebab kita akan ambil satu, tolak lagi satu. Maksudnya nilai dia akan menjadi rendah. Faham So conclusion dia, kalau komponen FY kita nilainya adalah tinggi, maksudnya dia lebih rapat kepada ground. Kalau komponen FY-nya adalah rendah, maksudnya dia kurang rapat kepada ground. So, kalau saya nak gerakkan sesuatu objek dengan mudah, saya mesti kena tarik sesuatu objek, baru kita boleh pindahkan dia dengan mudah, sebab
tarikan graviti dia adalah rendah. Maksudnya tarikan dia kepada bawah tu adalah rendah. Sebab apa? Dia rendah. Komponen Fy saya rendah. My Fy komponen is lower. Tapi di sini Fy komponennya adalah tinggi. Maka attachment dia lagi tinggi. Maka kita akan gunakan konsep ini untuk dua benda. Satu, yang pertama adalah mesin potong rambut. Rambut pula. Mesin potong rumput. Rambut. Okay. Mesin potong rumput dekat sini, apa yang kau kena tahu? Bila attachment dia lebih besar ke bawah. Bila attachment dia lebih besar ke bawah, maka bila pemotong ni akan turun ke bawah sikit dan potong rumput dengan lebih mendalam. Faham tak? Dan objek yang kedua, kalau kau pergi sekolah tu, kau ada padang sekolah dia kan, akan ada track kita lumba lari tu, akan ada track. Kan? Track itu you akan ada warna, kadang-kadang warna putih, kadang-kadang warna hitam. Kalau kau pernah tengok macam mana mereka letakkan track itu, yang garisan itu, dia akan menggunakan similar objek seperti ini, dia akan tolak. Bila dia tolak, ink itu akan jatuh ke bawah. Dan saya beritahu you, kalau you tarik dia, attachment dia kepada rumput itu adalah less. Maka kita tak boleh nak letakkan garisan tu. Maka kau kena tolak. Bila kau tolak, dia punya attachment to the ground itu banyak, maka kita boleh letakkan, kita boleh lukiskan garisan itu dengan mudah. So, kalau kau nak potong ke, kalau kau nak letak ink itu ke yang dekat-dekat track tu, kau kena tolak. Kalau kau nak pindahkan objek, so itu kita kena tarik. Itu saja perbezaan. Faham Saya jawab soalan ni dengan cepat, kau tengok. Okey, soalan pertama dia tanya cara menggerakkan mesin rumput. Okey, the way for you to what we call move the lawnmower over here. So cara yang pertama kita kena tolak. Kenapa kita kena tolak? Komponen Fy menjadi tinggi. The Fy component will be higher. Itu adalah reason dia. Yang kedua sudut theta. Sudut theta mesti kena besar. Reason apa? Nilai Fy akan jadi tinggi. The Fy value will be higher. Ada komponen Fy lain, komponen tu jumlah. Jumlah komponen tu lain, just the value of Fy tu lain. The value of Fy will be determined by the angle. Maksudnya dia punya theta. Next, size bila pemotong. Bila pemotong ni, size dia mesti kena besar. Kenapa mesti kena besar? Baru dia boleh potong lebih banyak rumput. Right? Next. GC mesin pemotong pun mesti kena tinggi Kenapa GC mesti kena tinggi? Baru dia punya attachment to the ground itu banyak. So maksudnya dia boleh potong rumput secara mendalam. It can cut the grass deeper. Sebab itu GC mesti kena besar. Baru kita dapat attachment yang banyak kepada ground. Okay? And the last one, dia tanya tentang panjang pemegang. Okay. Adik, panjang apa-apa pemegang in future. Ini dia berikan tentang lawnmower, pemotong rumput dekat sini. Kalau dia tanya tentang kuali ke, dia tanya tentang pressure cooker ke, apa-apa yang melibatkan pemegang mesti kena tinggi adik. The handle must be high, longer. Why? Easy to handle. Maksudnya mudah untuk dikendalikan. Sebab itu kita akan pakai benda itu. Right? Okay? Dek, saya nak berikan topik-topik untuk you punya paper 1 ni Okay? Dengar betul-betul. Untuk paper 1, saya akan berikan topik itu dengan laju. Saya harap kita ada masa. Right? So, kalau saya tulis, dia akan menjadi lambat. Kau dengar saja. Kau dengar, kau cuba tuliskan secepat yang boleh lah. Okay? Yang pertama, topik untuk you punya kertas 1. Okay, topik untuk kertas 1, you kena berhati-hati dengan physical quantity, iaitu kuantiti fizik. Okay? Kemudian, you kena berhati-hati dengan penyiasatan saintifik. Akan ada satu soalan saya sedang senaraikan berdasarkan kepada subtopik. Kalau you nak jimat masa, saya berikan satu suggestion. Kau ambil kau punya buku teks ke, kau ambil kau punya buku rujukan ke, aku akan bagi tahu subtopik tu, kau tick je. Will be easier. Okay, sebab kita ada 40 soalan objektif, maka saya akan berikan 40 subtopik kepada anda. Okay, kadang-kadang satu subtopik yang sama dia mampu uji 2-3 soalan, so you tengok je lah. Right, next. Topik yang ketiga, berhati-hati dengan linear motion, iaitu pergerakan linear. Okay, kemudian berhati-hati dengan topik inertia. Okay, ini semuanya lah paper 1 Okay, inertia. Okay, kemudian berhati-hati dengan
impuls dan daya impuls. Okey, topik itu saya senaraikan dengan betul-betul berdasarkan kepada buku teks. Kalau ada buku teks, kau tikkan saja. Buku rujukan pun kau tik je. Okey, next kau kena berhati-hati dengan hukum kegravitian semesta yang tadi saya beritahu, gravitational, universal gravitational itu. Okey, you kena berhati-hati dengan hukum Kepler, Kepler's law. Okey Kemudian you kena berhati-hati dengan satelit buatan manusia, man-made satellites. Okey, kemudian you kena berhati-hati dengan specific heat capacity, muatan haba tentu. Topik ni Dek, kalau kau tengok, ini adalah soalan objektif, Dek. 40 soalan. So, mesti kebanyakan topik akan ada dekat situ. Tapi kalau you tengok cara saya senaraikan itu, you just berhati-hatilah. Itu je. Okay, next. You kena berhati-hati dengan hukum gas, Dek. Gas law. Kemudian, tolong berhati-hati dengan pembiasan pembelawan. Diffraction and also refraction. Okay. Next, image kanta, lens, image formed by the lens. Kemudian you kena berhati-hati dengan keseimbangan daya, forces in equilibrium. Okay. Kemudian you kena berhati-hati dengan Pascal principle, prinsip Pascal. Okay. Kemudian you kena berhati-hati dengan Archimedes juga, Archimedes Alright. Kemudian you kena berhati-hati dengan rintangan, soalan berhubungan dengan rintangan, pengiraan berhubungan dengan rintangan. Boleh mungkin mereka tanya 2 ataupun 3 soalan, bergantung. Okey. Kemudian berhati-hati dengan aruhan elektromagnet. Okey, berhati-hati dengan elektron as well. Okey, dan seterusnya berhati-hati dengan perebutan radioaktif decay, berhati-hati. Kemudian teori cahaya, iaitu quantum teori quantum itu juga kena berhati-hati. Kemudian photoelectric effect as well. Okey, dan photoelectric theory as well. Kesan pun you kena berhati-hati, teori pun kena berhati-hati. Okay, kalau you tengok susunan yang saya bagi tahu semua topik-topik itu, kalau you tadi tick kan, dia adalah berdasarkan kepada nombor soalan objektif yang saya bagi tahu. Alright, walau bagaimanapun adik, kau dengar betul-betul, ini hanya ramalan saya sahaja, okay? Alright, yang perlu you berikan perhatian lebih adalah berhubungan dengan kau punya kertas 2. Kertas 2 dan saya rasa sama ada section B ataupun section C mampu keluar soalan berhubungan dengan aruhan electromagnetic induction. Okay, alright. So setakat ini sahaja saya akan bagi tahu beberapa perkara. Perkara yang seterusnya, kalau you ada apa-apa soalan berhubungan dengan fizik kita ada satu grup Telegram yang mereka admin addkan you dalam grup itu. You boleh tanya dalam grup itu, mereka akan sampaikan kepada saya dan saya akan sampaikan dia punya ilmunya ataupun dia punya jawapannya, semuanya saya akan sampaikan di situ. Itulah yang pertama. Okey. Dan yang kedua, apa yang you kena tahu, dengar betul-betul your paper tu topik yang saya berikan tadi, right? Yang manakah struktur yang mampu keluar untuk struktur, yang manakah akan mampu keluar untuk apa kita panggil untuk soalan esei, dalam grup Telegram itu akan saya updatekan sebelum 2-3 hari. Okey. Dan yang ketiga, lagi sekali saya beritahu adik, ini adalah ramalan saya. Mungkin boleh keluar, mungkin tak boleh keluar. Tapi selama ini ramalan saya memang hit target. Saya harap tahun ini pun dia hit lah. Right, So, kalau tak hit, kau janganlah marah aku dalam mimpi, jangan. Jangan. Tak hit maksudnya kau punya nasib tak baik. Tak adalah. Kita doakan yang terbaik, dek. Kita doakan yang terbaik. Saya ucapkan good luck for you. Alright. So any question you can ask in Telegram lah. So signing off, Cikgu Kanan. Alright. See you again.